Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Uh, Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Okey. Semalam saya membaca satu artikel daripada berita harian mengenai seorang penganalisis daripada bola sepak iaitu Serbagij Singh ataupun dikenali sebagai Serbagij Singh yang beliau akan melihat JDT akan menang Piala Liga Super buat kali 7 pada tahun ni, walaupun ada 5 lagi baki perlawanan. Tapi untuk pengetahuan anda semua, saya tertarik dengan seorang pelakon satu ketika dahulu, iaitu yang berlakon dalam cerita Lieutenant Adnan, iaitu tak lain tak bukan Hairil Osman, di mana dia menyindir macam menyindir JDT yang mengatakan setakat Liga Malaysia boleh lah, tapi kalau kat luar kena titik saja. Tapi mukadimah pada hari ini saya akan mula sekenjuk mengenai artis Hairil Osman ni. Saya minta maaf lah, saya terpaksa gunakan earphone ni untuk saya ulas selanjutnya. Mungkin anda boleh dengar suara saya apa yang saya nak jelaskan. Kalau kita perhatikan dia ni, kalau kita tengok JDT dia melakukan revolusinya pada tahun 2013. Masa tu, waktu tu JDT ada, sebelum datangnya Kudu dan JDT ni, JDT kelab bola sepak tanah air daripada selatan ni, dia ada dua kelab, iaitu Johor FC dan Johor FA, di mana dia kelab ni tak ada pernah menang, tak pernah ada menang Liga Super. Tetapi bila wujudnya JDT pada tahun 2014 sampai sekarang ni, daripada 2019 ni, beliau telah memenangi 6 title Liga Super daripada 2014 sampai 2019. Ini maknanya 6 kali ni tak pernah dipecah rekod oleh mana-mana kelab-kelab. Sebagai contoh Kelantan, Pahang, Selangor sekalipun. Tapi last Liga Super yang dimiliki pada tahun 2013 ialah Lions Trail daripada Singapura. Sebelum Lions Trail dibubarkan pada tahun 2015. Kalau anak-anak muda kita sekarang ni memang tak mengenali siapa Hairil Osman ni. Dia dulu adalah pelakon utama dalam cerita Lieutenant Adnan, di mana dia sendiri memegang watak sebagai Lieutenant Adnan. Saya tertarik dalam satu dialog dia ni. Dia kata, kita tahu, kita fikirkan orang putih akan tolong kita. Rupanya sebaliknya. Memang dia dah tahu dah. Bila dialog dia cakap tu, seolah-olah macam kita negara kita ditindas oleh pihak luar. Tapi memanglah kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya yang di negeri Johor ni, tak harus mengeluarkan komen begitu, kerana kita sebagai rakyat berbilang kaum kena ada pendapat yang boleh memajukan bola sepak. Kalau diorang mengatakan JDT tu adalah King of Malaya, bukan sebenarnya King of Malaya ni adalah ditujukan oleh kelab yang banyak pengalaman dalam bidang bola sepak. Saya ambil contoh Selangor FA. Beliau memenangi 33 Piala Malaysia sejak 1927 lagi, tak silap saya. Tapi walaupun dia Selangor FA ni memenangi 33 Piala Malaysia sekalipun, JDT hanya memegang, tak silap saya, 2 title dalam Piala Malaysia. Tetapi Selangor, tak silap saya, dia memegang Liga Super 2 atau 3, tak silap saya. Tapi JDT hat-trick daripada 2014 sampai 2019. Waktu tu kelab JDT memenangi 6 kali title, pecah rekod tanpa tanpa dirampas oleh mana-mana pihak orang luar. Tapi saya tahu JDT bukanlah King of Malaya, tapi kelab itu juga telah mengharumkan nama negara Malaysia di persada antarabangsa, iaitu dalam kejohanan AFC tahun 2015 di Dushanbe, Tajikistan, di mana JDT sendiri menewaskan Istiqlal FC dengan hanya kemenangan tipis 1-0 di Stadium Dushanbe tersebut.
Tapi kalau lah di Selangor belajar daripada JDT, kemungkinan Selangor juga akan dapat sekurang-kurangnya satu piala AFC untuk tahun yang akan datang. Sebab saya tengok peningkatan Selangor FA dan Terengganu dah makin lama makin meningkat. Tapi saya tak boleh menyalahkan siapa pihak yang cuba nak mempropagasi. Anda komen, anda kena tanggung diri sendiri. Saya tak kisah kalau anda boleh nak kritik apa sekalipun untuk menaikkan bola sepak. Tetapi bila kelab anda tu semakin jatuh tu, jangan kamu nak menyindir. Kerana semuanya kelab itu belum tentu akan dapat sekurang-kurangnya satu piala untuk tahun ni atau tahun akan datang. Kerana orang yang menyindir, kemungkinan yang kelab yang kuat tu akan dapat lagi sekali lagi banyak piala. Tapi saya harap pada artis tu ubahlah sikap perangai tu. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kajazan, Melano dan Muruk sekalipun, saya rasa kesal dengan seorang artis ni yang telah berlakon dalam cerita Letana Adenan tu, mengeluarkan satu kenyataan yang boleh menggugat keharmonian antara kelab dan fans sekalipun. Kerana kita sebagai fans JDT ataupun Selangor ataupun Terengganu FC sekalipun, kita tak boleh nak mengkritik untuk nak menjatuhkan kelab itu juga. Kerana kalau dia mengkritik untuk kepentingan dia sendiri, kemungkinan dia akan jatuh. Saya confirm, garanti 20 tahun 30 tahun akan datang dia akan jatuh. Sebab dia mengeluarkan kenyataan itu. Saya tak menafikan, dan saya juga adalah orang yang menyumbang pada kelab Harimau Selatan tu dan kelab Selangor ataupun Terengganu FC dengan membeli merchandise. Tapi saya pun juga rasa terharu dengan stadium baru, iaitu Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Kerana stadium itulah stadium hak milik persendirian tanpa dimiliki oleh mana-mana pihak, termasuk PBT ke majlis pembandaran ke. Sebab stadium itu adalah hak milik JDT. Dan stadium tu juga tak lama lagi ada fasiliti-fasiliti macam rugby, padang tenis ke apa sekalipun, seperti hotel, shopping mall. Tapi insya-Allah kita akan tengok dalam 5 tahun, 6 tahun akan datang perubahan JDT pada masa yang akan datang. Pada artis-artis yang nak buatkan komen tersebut, tolong fikir 2 kali. Sebab kita sebagai fans bola sepak tidak boleh mengeluarkan satu kenyataan yang boleh menggugat antara kelab dengan penyokong. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia harus kita bertimbang rasa. Sebab negara kita hanya satu kelab ni je yang telah mengharumkan nama negara di persadaran antarabangsa, seperti JDT yang telah bermain di AFC Cup, LCL. Nanti saya berharap kelab-kelab JDT akan menguasai satu dunia. Oleh itu, sekian saja paparan video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk banyak lagi video-video yang menarik. Dan saya berdoakan agar JDT diberikan rezeki yang paling banyak. Dan jangan dengar soal-soal sumber yang boleh menggugat kamu yang bola sepak pada masa akan datang. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi. Bye-bye.